Bilangan rakyat yang menghidap kanser di Malaysia semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan statistik terkini, kanser nombor 1 di Malaysia adalah kanser payudara, diikuti dengan kanser usus dan juga paru-paru. Secara amnya terdapat beberapa punca yang boleh meningkatkan risiko kanser kita seperti keturunan, merokok dan juga gaya hidup yang tidak sihat. Jadi dalam video hari ini kita nak tengok 3 kumpulan makanan yang boleh meningkatkan risiko kanser kita dan apakah makanan yang boleh membantu kita kurangkan risiko kanser ni. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, sebenarnya memang tak ada satu makanan yang mempunyai direct link dengan kanser. Sesetengah makanan mempunyai carcinogens, iaitu sejenis bahan toksik yang boleh menyebabkan kanser dalam badan kita. Tetapi penyakit seperti kencing manis dan juga obesiti meningkatkan risiko kita juga untuk kena sesetengah kanser. Jadi makanan pertama yang perlu kita berhati-hati adalah makanan yang diproses. Maksud diproses di sini adalah daging-daging yang telah diawet, digarami ataupun disalai. Mengikut kajian daripada International Agency of Research Centre IARC, daging yang diproses seperti sausage dan hot dogs dikategorikan sebagai kumpulan satu karsinogen di mana terdapat bukti yang cukup di dalam manusia dan makanan ini mempunyai kaitan yang kuat dengan kanser, sama seperti rokok dan juga alkohol. Maksud IARC di sini adalah bukannya bila kita sekali makan daging yang proses ni kita akan terus kena kanser, bukan. Tapi makan makanan yang berproses untuk jangka masa yang lama meningkatkan risiko kita untuk kena kanser. Kumpulan makanan yang kedua adalah daging merah. Berbanding dengan daging yang diproses, IARC mengkategorikan daging merah ni sebagai kategori 2A, iaitu kemungkinan boleh menyebabkan kanser. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kajian yang menunjukkan terdapat kaitan yang kuat antara jumlah daging merah yang dimakan oleh pesakit yang menghidapi kes kanser usus. Punca sebenar daging menyebabkan kanser masih dalam kajian, tetapi saintis mempercayai ia disebabkan oleh breakdown of heme dan juga iron daripada daging itu sendiri yang menghasilkan bahan nitroso compound yang boleh merosakkan permukaan usus kita. Dan kumpulan makanan yang ketiga adalah makanan yang mempunyai gula yang tinggi. Gula dengan sendirinya tidak menyebabkan kanser directly, tetapi pengambilan gula yang berlebihan akan menyebabkan kita menjadi obes, dan obesiti inilah yang meningkatkan risiko kita untuk terkena kanser. Lemak-lemak yang berlebihan yang terkumpul bukan saja tak sedap mata memandang, tetapi ia juga mengeluarkan hormon-hormon di mana ia berpotensi merosakkan sel DNA kita dan boleh menyebabkan ketumbuhan yang tidak diingini. Jadi antara perkara yang kita boleh lakukan untuk kurangkan risiko kanser kita adalah dengan memilih makanan yang lebih sihat dan tinggi antioksidan. Personally, saya baru mula menggunakan minyak masakan yang lebih sihat, iaitu minyak kelapa sawit merah atau red palm oil daripada Harvest. Sebab utama saya menggunakan red palm oil daripada Harvest ni adalah dia mempunyai tocopherols dan juga carotenoids yang tinggi, di mana ia berfungsi sebagai antioksidan yang kuat. Mengikut satu kajian di dalam tikus yang mempunyai kanser usus, minyak kelapa sawit merah ni berjaya mengurangkan bilangan dan juga aktiviti sel kanser mereka berbanding dengan minyak soya. Dan of course kajian masih diperlukan untuk menunjukkan bukti yang kukuh kesan anti-kanser di dalam red palm oil di dalam manusia. Selain daripada kanser, red palm oil juga dapat menyokong sistem kesihatan jantung yang kuat dan juga kesihatan mata kerana kandungan vitamin E yang tinggi. Sebab tu warna minyak kelapa sawit ni dia warna merah. Dan mungkin ramai tak tahu warna minyak kelapa sawit yang original memang warna merah. Disebabkan proses untuk menghilangkan bau kelapa sawit ni, dia menggunakan suhu yang sangat tinggi sehingga 265 darjah Celsius. Majoriti vitamins dan juga khasiat dalam minyak ni turut hilang. Berbeza dengan minyak kelapa sawit merah daripada Harvest ni, dia menggunakan teknologi low temperature atau suhu yang rendah untuk menghilangkan bau sawit. Secara tak langsung, dia dapat retain majoriti vitamin A dan E di dalam minyak ni. Minyak kelapa sawit merah ni mengandungi 15 kali ganda karotin berbanding tomato dan 30 kali ganda berbanding carrot, di mana karotin ni akan dikonvertkan kepada vitamin A di dalam badan kita. Minyak kelapa sawit merah ni boleh digunakan untuk memasak atau untuk menggunakan sebagai salad punya dressing, dan minyak ni mempunyai boiling point ataupun suhu didih yang sangat tinggi sekitar 230 darjah. Cuma dengan minyak red palm oil ni, kalau boleh jangan kita deep fry melebihi 30 minit untuk preserve semua vitamin di dalam minyak ni. Jadi kalau anda berminat nak cuba minyak kelapa sawit merah daripada Harvest ni, saya akan tinggalkan link
link di bawah bagi anda yang berminat. Conclusion dia guys, bukan semua kanser punya risiko berada dalam kawalan kita. Kadang-kadang kanser ni dia dah sporadik, dia boleh jadi secara tiba-tiba walaupun kita tak ada sejarah keluarga kanser. Tetapi apa yang kita boleh lakukan adalah dengan ambil langkah proaktif dengan memilih makanan yang lebih sihat dan menjauhi atau mengurangkan makanan-makanan yang bahaya yang mempunyai karsinogen ni. Dan sekiranya anda berminat untuk nak tahu dengan lebih lanjut mengenai tajuk kanser-kanser ni, anda boleh bagi tahu saya dalam komen kanser apa yang anda nak saya cover. That's the video guys. Saya harap hangpa suka konten seperti ini. Kalau hangpa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hangpa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.